Hello guys, sekembalinya YB Rafizi Ramli ke Parlimen. Hari ini kita mendengar soalan bertubi-tubi daripada ahli pembangkang, ahli Parlimen PAS dan juga Bersatu. Namun, saya ingin memberikan satu soalan daripada seorang muslimah daripada Parti PAS, ahli Parlimen Temerloh yang membuat kenyataan ataupun soalan yang berbau fitnah sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu yang sangat memalukan dan ini menampakkan betapa cetek dan buta ekonomi ahli-ahli parlimen daripada Parti PAS ini. Mereka hanya tahu membuat kenyataan sembrono tanpa membuat kaji selidik terlebih dahulu. Jadi hari ini dalam kenyataan yang berbau fitnah ini, YB Rafizi Ramli sekolahkan MP daripada Temerloh Parti PAS ini, sahabat-sahabat semua, atas kebobrokan, atas kecetekan, kedangkalan berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan ekonomi negara. Jadi menarik untuk kita tonton apa sebenarnya soalan dan juga jawapan daripada YB Rafizi Ramli berkaitan dengan isu ekonomi ini, sahabat-sahabat semua. Sekejap. Okay, terima kasih Menteri dan terima kasih Speaker. Kalau kita lihat tadi berkaitan dengan subsidi bersasar, saya tidak dapat melihat bahawa subsidi ini memberikan kesan yang baik ataupun bantuan ataupun manfaat kepada rakyat Bahrain. Yang pertama, sebab kalau kita lihat situasi hari ini, krisis kenaikan harga barang yang tinggi, nilai mata wang ringgit yang lemah, keadaan ekonomi merundum, sewajarnya kerajaan membentangkan bajet tambahan, bukannya kita lihat mengurangkan beban rakyat, dan juga bukannya untuk mengurangkan subsidi rakyat. Dalam masa yang sama sewajarnya juga kita mengurangkan kos pentadbiran kerajaan. Itu saja. Wallahualam. Terima kasih. Soalan tambahan dari Muar. Terima kasih Temerloh. Nanti saya kena jawab dan saya kena cepat. YB Menteri, Pucak Borneo pun nak minta sedikit. Pucak Borneo minta sedikit. Saya kena teruskan. Saya jawab yang Temerloh tadi dan saya kena masuk yang Paya Besar tanya tadi tentang dasar gaji progresif. Tak betul Temerloh kalau kata-kata ekonomi merudum. Kod mananya ekonomi merudum Temerloh? Pertumbuhan ekonomi naik dari satu suku ke suku. Ekonomi terus berkembang. Kadar pengangguran terendah. Kadar inflasi terendah. Jadi kecualilah definisi ekonomi merudum itu pandai-pandai dibuat oleh Temerloh. Perkara itu tak betul. Kemudian nilai mata wang kita pun merundum. Nilai mata wang betul merudum tetapi satu dunia merudum. Yang tak merudum sekarang hanyalah Amerika Syarikat. Jadi sebab itu keadaannya tak boleh dibandingkan dengan keadaan nilai mata wang sekarang ini dalam suasana ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa yang berbeza sekarang berbanding dengan tahun 1998 ataupun tahun 2015. Kalau nak dikatakan nilai mata wang merudum itu sebagai tanda kepada masalah ekonomi negara, yang berlaku ialah bila mata wang merudum, yang lain pun merudum juga. Gaji jatuh, ekonomi tak berkembang, orang hilang kerja, itu baru boleh kata merudum. Yang berlaku sekarang ini di seluruh dunia, mata wang jatuh kerana kita melalui keadaan yang mana kerajaan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya. Kemudian dunia pula berlaku pelbagai pergolakan, dan bila berlaku pergolakan sudah tentu pelabur-pelabur mengambil langkah biasa, iaitu memegang aset yang dikira paling stabil, iaitu sama ada emas ataupun dolar. Jepun pun begitu, China pun begitu, Thailand pun begitu, semua begitu. Jadi sebab itu sementara saya nak jawab yang Temerloh tanya tadi, tapi saya rasa kita kena berlaku adil. Tidak boleh kita kata keadaan ekonomi negara ini merudum. Ekonomi tumbuh. Ekonomi sebenarnya berada dalam keadaan yang baik. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa terutamanya oleh kerana tangga gaji rakyat itu tidak naik dengan cepat, sebab itulah apabila berlaku sedikit saja kenaikan harga barang tertentu, dia dikira menjadi beban. Dan ini perkara yang akan ditanggung oleh mana-mana pihak yang menjadi kerajaan. Kalau selepas ini pembangkang jadi kerajaan pun,
pembangkang akan tanggung perkara yang sama. Arau saya nak kena jawab payah besar, biar saya teruskan pasal gaji progresif dulu. Kemudian saya boleh kembali kepada Arau dan Pendang. Cuma saya Menteri, masa Muar sudah daripada tamat. tadi belum 5 minit lagi, lepas itu stop. Bagi saya 5 minit lebih Ya, lagi. 5 minit sahaja. Kalau tidak, KPT akan marah di belakang. Betul. Baik. Jangan lupa Muar dah lama berdiri. Dan Muar ada 3 yang nunggu giliran. Tadi Puncak saya- Borneo juga, Menteri. Menteri. Puncak Borneo. Jangan Menteri. lupa Puncak Yang Borneo. itu kena tanya speaker. Menteri, Baik. speaker. Saya nak jawapan tadi sejauh mana dapat. Nanti. Temeluh saya sudah jawab. Ada yang dan belum saya kena dijawab teruskan lagi. Saya Tak kena jawab lagi. teruskan. Okey. Baik. Kita kena kembali kepada soal ekonomi, soal dasar gaji progresif. Mengenai dasar gaji progresif, banyak persoalan ditimbulkan dalam perbahasan saya baca Hansard atas alasan ia tidak dimasukkan di dalam belanjawan 2024. Sebenarnya peruntukan untuk pelaksanaan rintis gaji progresif untuk pekerja dan syarikat swasta awalan telah pun dimasukkan di dalam belanjawan 2024 di bawah Kementerian Ekonomi. Nanti bila kita sampai ke perbahasan peringkat jawatan kuasa, saya boleh tunjukkan bahawa peruntukan untuk projek rintis kepada syarikat-syarikat awalan itu sebenarnya telah masuk. Saya nak hurai tentang persoalan yang dibawa oleh payah besar tadi kan. Sebab saya faham di peringkat rakyat dan juga ahli dewan, kita perlukan ini. Kita perlu naikkan gaji. Jadi kenapa tidak boleh dibuat serta-merta kan? Jadi di peringkat kerajaan, kita ada perbincangan yang panjang lebar. Berkali-kali saya ingat dasar gaji progresif dibincangkan 3 kali di Jemaah Menteri. Sebab kita memahami pelaksanaan dasar gaji progresif ini adalah langkah berani yang akan membawa kesan besar kepada ekonomi dan rakyat. Kerana ini kali pertama kerajaan akan campur tangan secara terus untuk meningkatkan gaji sektor swasta. Maka keputusan Alright guys, so itu dia. pelaksanaannya perlu melibatkan kesemua Jadi pihak gaji dan progresif ni kita sudah dengar tadi pencerahan, tapi apa yang memalukan sebentar tadi sahabat semua, apabila soalan dan kenyataan yang berbar fitnah daripada Temerloh MP PAS ini mengatakan ekonomi merundum, negara merundum. Ya kerana nilai ringgit merundum katanya. Dengan jawapan padu daripada YB Rafizi Ramli, ini sebenarnya menunjukkan bagaimana MP-MP daripada Parti PAS ini, daripada Perikatan Nasional ini ternyata boleh dikatakan sebagai buta ekonomi. Sangat memalukan sahabat-sahabat semua. Membuat andaian, ya seakan-akan kononnya kerajaan ini zalim, kerajaan ini gagal. Dan berkaitan dengan isu subsidi bersasar. Isu subsidi bersasar ini belum dilaksanakan lagi. Kenapa mereka sudah melakukan kononnya isu subsidi bersasar ini menyusahkan rakyat dan sebagainya. Sedangkan subsidi bersasar belum pun dilaksanakan. Dan akan dilaksanakan mungkin tahun hadapan. Tapi kita tahulah, begitu sembrono, dengan sewenang-wenangnya membuat kenyataan-kenyataan, membuat tuduhan ya yang berbau fitnah. Ya seakan-akan kononnya ekonomi kita merundum. Tapi jelas seperti mana yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli, ya nilai jatuh merundum, tetapi apa yang berlaku sekiranya benar ekonomi ataupun negara kita merundum, yang pastinya ya ekonomi juga akan jatuh, yang pastinya pengangguran akan lebih tinggi, inflasinya akan lebih tinggi, apalagi penganggur hilang pekerjaan, kos akan lebih tinggi dan sebagainya. Tapi sahabat pelaburan mungkin tidak akan masuk kalau benar ekonomi kita merundum. Tetapi hari ini berbeza, walaupun ringgit itu jatuh, tetapi apa yang berlaku? Pelaburan kita ya sehingga sudah pun mencecah 138 bilion kalau saya tidak silap sahabat-sahabat semua. Dan apalagi inflasi 1.9, kadar yang terendah dalam beberapa tahun ini sahabat-sahabat semua. Harga barang semakin mula terkawal, ya barangan ada di pasaran dan sebagainya. Pekerja bilangan jumlah pengangguran juga turut berkurangan dan pelaburan meningkat. Adakah ini ya seperti mana yang dinyatakan oleh YB bahwa jatuhnya nilai wang merundumnya jatuh wang itu, adakah itu satu penentu ya negara kita merundum? Tentunya tidak sahabat-sahabat semua. Tapi kita tahu
Inilah kebangangan, inilah kedangkalan ekonomi yang cetek dia kepada ahli-ahli parlimen daripada perikatan daripada parti PAS ini. Sangat-sangat memalukan. Bagaimana pendapat anda sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.